الحمد لله الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أو كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. Tuan-tuan hadirin mukminin, muslimin dan muslimat yang dirahmati dan dikasihi oleh Allah Azza wa Jal. Kita bersyukur kepada Allah kerana dengan izinnya, inayahnya, pertolongannya, Dia masih memilih kita daripada kalangan hamba-hambanya pada malam ini untuk datang dan duduk di majlis yang mulia ini. Kita bersyukur kepada Allah kerana menggerakkan hati dan kaki kita untuk datang dan mengenepikan urusan kehidupan dunia yang senantiasa menghambat dan menghimpit kita. Dengan pilihan dan kehendak Allah jualah kita semua berada di masjid ini. Tuan-tuan hadirin mukminin, malam ini kita akan sambung perbincangan kita berkaitan dengan al-iman ataupun al-aqidah ataupun at-tauhid, berhubung dengan beriman kepada para malaikah, yakni beriman kepada malaikat. Beriman kepada malaikat. Okey tuan-tuan, beriman kepada malaikat merupakan rukun iman yang kedua selepas beriman kepada Allah. Jadi maksudnya beriman dengan wujudnya satu makhluk yang namanya malaikah, ataupun kita sebut dalam bahasa kita malaikat, merupakan perkara yang wajib ke atas setiap orang yang mengaku beriman. Jika kita mengaku kita beriman, kita tak boleh menafikan, mendustakan atau menolak wujudnya malaikat. Sebab itu dalam hidup kita ini banyak tindak tanduk kita yang terkawal disebabkan oleh apa? Kewujudan malaikat. Kita sentiasa mengingatkan diri kita, sentiasa menyedarkan diri kita bahawa semua perbuatan dan perkataan yang kita lakukan dan kita ucap adanya malaikat. Seperti mana yang Allah Subhanahu wa taala sebut dalam Al-Quran, "Ma yalfidhu min qawlin illa ladaihi raqibun atid." Tidak ada suatu perkataan yang kamu keluarkan, lafaz. Quran sebut, "Ma yalfidhu min qaul." Tak ada mana-mana perkataan yang kamu ucapkan, yang kamu sebut, illa ladaihi raqibun atid, melainkan akan ada malaikat yang mencatat perkataan itu. Raqib dengan atid selalu orang sebut nama malaikat.
Selalu orang sebut malaikat raqib dengan malaikat atid. Penamaan malaikat raqib dengan atid tidak tepat dari sudut Al-Quran. Tak ada malaikat yang namanya raqib dengan atid. Tapi raqibun atid itu bukan nama, sifat malaikat. Sebab itu bila kita tengok huraian para ulama, raqibun atid merupakan sifat kepada malaikat yang senantiasa memerhati, senantiasa mencatat dan berada dalam setiap tindak tanduk yang manusia buat. Jadi raqib itu maksudnya raqib yang mengawasi. Jadi sifat malaikat itu malaikat yang mengawasi, malaikat yang menjaga, yang melihat dan tidak pernah lupa dan alpa. Sebab itu bila kita beriman kepada malaikat, setiap daripada tutur kata kita, tindak tanduk kita, kita akan fikir dulu. Kerana kita bimbang ia dicatat sebagai dosa. Nampak? Itu antara kesan beriman kepada malaikat. Kemudian tuan-tuan, kita tengok dalil daripada Al-Quran yang menunjukkan bahawa wajibnya kita beriman kepada malaikat, seperti mana firman Allah dalam suratul Baqarah ayat 285. Amana ar-rasulu bima unzila ilaihi min rabbih wal mu'minun kullun amana billahi wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulih. Itu ayat yang selalu kita baca, suratul Baqarah 285, yang bermaksud Rasul telah beriman kepada Al-Quran yang diturunkan kepadanya daripada Tuhannya. Demikian pula orang-orang yang beriman, semuanya mereka, yakni orang-orang yang beriman itu beriman kepada Allah, beriman kepada malaikat, beriman kepada kitab-kitabnya, dan beriman kepada rasul-rasulnya. Itu dalil bahawa wajib sebagai orang yang beriman, orang yang mengaku sebagai beriman, orang yang mengaku beriman kepada Allah dan Rasul, hendaklah ia juga beriman kepada makhluk yang namanya malaikat. Salah satu daripada maksud beriman kepada malaikat itu apa dia? Percaya dia wujud walaupun kita tak nampak. Sebab itu malaikat ni termasuk dalam perkara apa? Ghaib. Kerana kita tak boleh nampak. Kita tak boleh melihat malaikat dalam rupa bentuk yang sebenar. Umpamanya Jibril alaihi salam, dia punya rupa bentuk dia yang sebenar. Macam mana? Disebut oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, dia mempunyai 600 sayap. Boleh tak kita nampak dalam real, dalam bentuk yang sebenar? Tak boleh. Tapi kita beriman tak malaikat itu wujud dengan sifat-sifat yang disebut di dalam Al-Quran? Adanya malaikat yang mencatat dan menulis, malaikat yang mengawal tindak tanduk kita, percaya ataupun tidak? Kita percaya. Pasal itu Allah kata, alladzina yu'minuna bil ghaib, iaitu orang-orang yang beriman dengan perkara yang mereka tak nampak. Siapa? Orang mukmin lah, orang bertakwa, kita lah, kan? Okey. Dan malaikat ni bukan sahaja disebut di dalam Islam, tetapi juga ada konsep malaikat ni dalam agama-agama lain. Cuma berbezalah, kan? Seperti dalam Kristian umpamanya, mereka menganggap bahawa malaikat itu sebagai anak-anak perempuan Allah. Mereka mendakwa malaikat itu adalah anak-anak perempuan Allah. Itu kepercayaan mereka.
Adapun kita, malaikat itu tidaklah lelaki dan tidaklah wanita. Kemudian Nabi SAW menjawab tentang iman kepada malaikat ini di dalam hadis yang diriwayatkan oleh Al-Imam Al-Bukhari dan Muslim daripada Umar Al-Khattab. Hadis yang panjang yang kita kenali dengan nama apa? Hadis Jibril. Ingat tak? Hadis itulah yang menjadi dalil utama rukun Islam, rukun iman dengan apa dia? Jibril tanya 3 benda. Banyaklah tapi 3 benda yang besar. Tentang Islam, tentang iman dan ihsan. Yang mana kata Umar, bainama nahnu julusun inda Rasulillah zata yawmin idh tala'a alaina rajulun syadidun bayadith thiyab sawadus sya'ar la yura alaihi atharun safar wala ya'rifuhu ahadun minna. Hadis yang panjang tu. Ketika mana kami duduk dengan Nabi, tiba-tiba keluar mari seorang lelaki yang sangat putih pakaiannya, hitam kemas rambutnya, tidak nampak pada bajunya kesan-kesan orang bermusafir. Maksud Umar tu nak kata orang Madinah siapa pun tak kenal. La ya'rifuhu ahadun minna. Dia bukan orang tempatan, bukan local people ni, bukan orang sini. Pasal apa? Hang kenal? Tak kenal. Hang tak kenal. Nak tuduh orang luar, tak nampak kesan orang luar tu. Kan tuan-tuan, bila musafir, apa dia? Orang musafir ni, orang traveller ni, dia mesti pertama baju dia mesti kedut, muka mesti belengah, apa lagi? Mesti ada kesan pasir. So pelik tau. Dia ni pelik, sangat pelik. Stranger. Orang sini pun tak, orang luar pun tak. Tak tahu mai. Fa asnada rukbatayhi ila rukbatayhi wa wada'a fakhidayhi. Kan? Kemudian kata Umar, dia pun duduk mari letak lutut dengan lutut, bertemu lutut dengan lutut. Lepas tu dia letak tangan dia atas tangan, atas paha Nabi. Dia pun mulalah tanya Nabi, akhbirni anil iman, akhbirni anil Islam, akhbirni anil ihsan, akhbirni anis sa'ah. Dia tanya Nabi. Last sekali, lepas Nabi jawab tu, banyak benda kan tuan-tuan dah baca hadis tu kan, pelik. Dia tanya, dia pula yang bagi tahu, kata betul. Pelik. Dah balik berapa hari tu, Nabi tanya, ya Umar. Nabi tanya dekat dia, ya Umar, atadri manis sa'il? Sebab mereka tak tahu. Cuma mereka rasa laki-laki ni bukan sebarangan orang. Mesti someone-nya, mesti seseorang yang pelik ni, luar biasa. Nabi tanya dia, atadri manis sa'il? Engkau tahu tak siapa yang tanya tu? Setelah beberapa hari kejadian tu, falabistu maliyan. Lepas beberapa hari Nabi panggil aku, Nabi tanya, hang tahu ke siapa? Allahu wa rasuluhu a'lam. Allah dengan Rasulnya sahaja yang tahu. Kami tak tahu dan kami pun tak tahu nak tuduh siapa. Kemudian Nabi kata, innahu Jibril. Nabi bagi tahu, innahu Jibril atakum yu'allimukum dinakum. Dia datang mengajar kamu agama. Tapi dalam bentuk surah, dalam gambaran manusia. Dia tak marilah dalam bentuk apa? Sayap tu. Dia tak marilah dalam bentuk real dia tu. Dia mari dalam bentuk orang, dalam bentuk lelaki. Dikatakan kerap bila Jibril mari, dia menyerupai Dihyah, seorang sahabat nama Dihyah. Dihyah ni kerana Dihyah Al-Kalbi ni
Satu orang yang sangat handsome, segak. Jadi bila Jibril mai, Jibril menyerupai rupa wajah Dihyah ni. Ini dalam bentuk orang. Malaikat dalam bentuk orang. Kan? Okey. So dalam hadis tu dia kata iman adalah an tu'mina billahi wa malaikatih. Itu kita nak ambil tampoin tu. Yang dikatakan iman, rukun, perkara yang wajib, yang mesti ada dalam diri orang beriman, dia percaya, dia beriman, dia yakin bahawa adanya malaikat. Jadi tuan-tuan percaya tak? Percaya. Okey? Kemudian kita tengok pula apakah sumber penciptaan malaikat. Soalan yang kedua atau perkara yang kedua bila kita bincang tentang malaikat ni, kita pergi secara ringkas. Bila tuan-tuan bercakap soal malaikat, tuan-tuan kena ingat ia diciptakan daripada nur, cahaya. Ini berdasarkan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam menyebut, riwayat Muslim, khuliqatil malaikatu min nur, diciptakan malaikat itu daripada cahaya. Wa khuliqal jan, diciptakan jin daripada marij min nar, daripada api. Nampak? Dalam hadis ni Allah kata, Nabi sebut khuliqatil malaikah min nur. Malaikat ni ciptaannya, sumber penciptaannya, kejadiannya daripada cahaya, nur. Adapun jin daripada api. Wa khuliqa Adam, adapun Adam yakni manusia, mimma wusifa lakum, daripada apa yang telah diterangkan kepada kamu, iaitu tanah. So kita ada 3 komponen besar ataupun 3 kelompok besar makhluk ni. Satu jin, api. Kedua malaikat, cahaya. Yang ketiga kita lah, daripada tanah. Api, cahaya, tanah. Jadi bila tuan-tuan nak klasifikasikan, nak kategorikan makhluk itu berdasarkan kepada penciptaannya, mudah. Umpamanya kita sebut iblis. Iblis, syaitan, dia bukan daripada manusia. Dia bukan daripada malaikat, tapi dia daripada jin, kerana ciptaannya daripada api. So bila kita sebut syaitan, kita sebut iblis dari kumpulan jin. Dia bukan kumpulan malaikat, kerana penciptaannya tidak sama. Itu satu hujah lah. Kemudian tuan-tuan hadirin mukminin, bilakah malaikat ini diciptakan? Kata Dr. Umar Sulaiman Al-Ashqar, kata beliau, tidak ada dalil yang jelas menceritakan bilakah Allah menciptakan malaikat. Kalau tuan-tuan tanya bila Allah buat malaikat, tak ada dalil. Kenapa Allah tak bagi tahu? Tak ada manfaat. Tak ada guna kita tahu bila. Yang pentingnya benda itu ada. Tapi kalau tuan-tuan tanya siapa yang cipta dulu? Sama ada kita atau malaikat? Jawapannya, yang tu ada dalam Quran. Sama ada yang diciptakan dahulu itu malaikat ataupun manusia? Jawapannya tentulah malaikat. Sebab apa? Apabila Allah nak cipta manusia, Adam, Allah bagi tahu dekat malaikat. Itu menunjukkan malaikat dah ada. Wa idza qala rabbuka lil malaikati inni ja'ilun fil ardi khalifah qalu ataj'alu fiha man yufsidu fiha wa yasfiku ad-dima'. Dan ingatlah tak kala Tuhanmu berkata kepada para malaikat, aku ingin menjadikan di atas muka bumi ini khalifah, yakni Adam. Mereka berkata, siapa dia mereka? Malaikat.
Adakah kau nak menjadikan satu makhluk yang akan menumpahkan darah dan juga melakukan pembunuhan dan kerosakan di atas muka bumi ni? Bukan mereka bantah, tapi mereka nak tahu. Bukan mereka bangkang Tuhan, tapi mereka nak tahu alasan Tuhan. Kan? Maksudnya, sebelum Adam dah ada malaikat. Okey. Berapa banyakkah bilangan malaikat? Tidak diketahui. Berapa jumlah dia? Tak tahu, sangat banyak. Cukup dengan satu hadis. Nabi SAW kata apabila dia mi'raj ke langit, dia melihat ada suatu tempat namanya Baitul Ma'mur. Macam Baitullah. Berapa banyak yang masuk tak keluar? Sekali masuk berapa ramai? Tuan-tuan, sekali masuk berapa ramai? How many? Kita ada 222 ahli parlimen. Berapa ramai malaikat yang masuk dalam Baitul Ma'mur? 112 majoriti muda. Berapa banyak yang masuk dalam Baitul? 70,000, 70,000 la ya'ud. Kata Nabi, sekali masuk 70,000 dan tidak keluar. Bukan 70,000 tu masuk keluar tak. Sekali masuk 70,000 la ya'udun, dan mereka tak keluar. Masuk 70,000, nanti masuk pula lagi 70,000, masuk lagi. Yang masuk dalam 70,000 tu duduk terus tak keluar. Mai lagi yang baru, mai lagi yang baru. Sebab itu kita kata tidak ada sesiapa pun yang mengetahui berapa banyak bilangan malaikat. Okey. Kemudian soalan yang berikutnya, berapa namakah malaikat yang disebut nama-namanya? Ini pun tak lengkap. Ada yang disebut, ada yang tak disebut. Seperti Jibril ada dalam Quran, Mikail, Israfil, kan? Lagi apa lagi? Yang ada dalam Quran. Allahumma rabb Jibril wa Mikail wa Israfil. Itu jelas dalam Quran. Nabi sebut dalam hadis Munkar, Nakir. Itu juga ada dalam hadis. Lagi malaikat apa lagi yang disebut? Di dalam Al-Quran ada sebut tentang malaikat yang menjaga neraka, iaitu Malik. Juga ada disebut dalam hadis seperti yang dinukilkan oleh Ibn Kathir dalam Al-Bidayah wan Nihayah. Juga disebut dalam tafsir Ibn Kathir, malaikat yang menjaga syurga namanya Ridwan. Tetapi kebanyakan malaikat-malaikat lain tidak bernama. Bukan tak ada nama, tapi tak disebut nama-namanya. Boleh. Ada juga yang disebut lagi, Harut wa Marut. Dalam Al-Quran Allah sebut tentang dua malaikat pada zaman Nabi Allah Sulaiman yang tugasnya mengajar sihir. Nama mereka Harut wa Marut. Nampak? Yang lain tak ada lah. Seperti Israel, tidak ada dalam Al-Quran, tidak ada dalam hadis. Nama itu tidak sahih. Penamaan malaikat maut sebagai Israel tidak sahih. Kerana apabila Nabi menyebut tentang malaikat maut, Nabi akan sebut, Nabi akan guna, Quran pun guna. Quran sebut nama tu, Nabi pun sebut nama tu, Malakul Maut. Quran tak sebut Israel, Nabi tak sebut Israel. Bila Quran nak sebut malaikat maut, Malakul Maut. Nabi pun Malakul Maut, yakni malaikat maut. Okey. Adakah malaikat ini akan mati? Malaikat mati tak? Matilah. Yang tak mati, Hayyul Qayyum, yang kekal abadi selama-lamanya, yang tidak hancur binasa, musnah, Allah Azza wa Jal. Adapun malaikat, dia juga akan mati. Termasuklah yang akan mati malaikat maut. Malaikat yang bertanggungjawab, bertugas mencabut nyawa-nyawa manusia, dia juga akan dicabut nyawa dia. Malaikat juga akan mati. Selain daripada itu, penting juga kita nak mengenali malaikat ini. Mereka itu adalah hamba Allah yang tidak pernah membantah
dan tidak pernah mengingkari perintah Allah. Ini beza dia dengan kita, beza dia dengan jin. Malaikat ni cerita dia, sifat dia, dia tak pernah bantah. Yang bantah ni manusia dengan jin. Pasal itu yang masuk dalam neraka tak jin kita, malaikat tak. Jadi kalau kita masuk dalam neraka, kita akan jumpa jin. Kita akan jumpa geng kita sendiri manusia. Tapi kita tak akan jumpa malaikat masuk dalam tu. Pasal itu Allah bila dia cerita tentang keadaan neraka, siapa yang akan menghuni dan masuk ke dalam neraka, dia sebut siapa? Walaqad zara'na li jahannam kathiran minal jin wal ins. Kami jadikan neraka itu untuk diisi, untuk dipenuhi oleh siapa? Jin dan manusia. Ada jin yang beriman, jin yang mukmin, jin muslim, ada jin yang kafir. Ada muslim daripada kalangan manusia, ada juga yang kafir daripada kalangan manusia. Yang ni sama. Pasal itu Allah Subhanahu wa taala cerita dalam Al-Quran bahawa sebahagian, qul uhiya ilayya annahu istama'a natharu minal jin inna sami'na qur'anan ajaba yahdi ila rusyd fa amanna bih. Dalam surah jin, buka dalam Quran surah jin, Allah kata telah dengar apa dia? Sekumpulan jin. Jin ni dia dengar Quran, lepas tu dia kata apa? Sami'na qur'anan ajaba, kami telah dengar Quran yang sangat ajaib. Yahdi ila rusyd, Quran telah memberikan hidayah kepada kami. Fa amanna bih, maka mereka beriman dengan Quran, mereka jadi jin mukmin. Cuma kita tak tahu sekarang ni di dunia jin ada COVID ni. Kita tak tahu. Sebab kehidupan mereka dengan kita sama. Dan ada jin. Kalau manusia ada lelaki, ada perempuan, jin juga ada. Kalau manusia ada nafsu, jin juga ada. Kalau manusia berhajat kepada makan minum, jin juga berhajat kepada makan minum. Sebab itu kita dengar dalam hadis, dalam Quran sendiri sebut bahawa jin ditundukkan oleh Nabi Allah Sulaiman alaihi salam. Cuma jin dengan kita ni kita tak boleh tengok. Pasal itu alam jin ni alam ghaib. Pasal itu jin ni janin. Nampak tak janin? Tak nampak. Kan? Kita tak nampak sesuatu yang tak nampak. Itu jin, kan? Tapi dia ada di kalangan kita. Nama-nama tuan-tuan bubuh tu semua tu nama-nama bubuh je lah. Tapi hakikatnya jin lah. Bunian. Apa lagi? Cuba sebut. Bunian lagi. Toyol lagi. Apa lagi? Apa? Macam-macam lah nama-nama alam mistik ni. Tapi semua itu hakikatnya merujuk kepada makhluk jin. Nampak? Okey. Dan Nabi sendiri sebut tentang tulang makanan jin. Jangan basuh najis, jangan basuh berak, jangan istinja dengan tulang. Jangan ambil tulang tu buat bahan untuk istinja, untuk basuh najis, kerana itu makanan saudara kamu. Maksudnya mereka juga perlu makanan. Yang tak makan ni la yakuluna wa la yashrabun, yang tak makan tak minum ni malaikat. Mereka tak ada keinginan untuk makan minum. Pasal itu mereka tak ada laki perempuan. Tapi jin ada. Ada yang berkahwin, beranak pinak. Pasal itu kita baca doa masa nak masuk apa? Nak masuk tandas kan? Allahumma inni a'udzubika minal khubuthi wal khaba'ith. Ya Allah, aku berlindung kepada engkau daripada jin perempuan dan jin lelaki. Nampak? Jadi yang goda lelaki, jin perempuan. Yang goda perempuan, jin lelaki. Jin yang kita boleh nampak tapi dah meninggal lah, Jim Samsudin. Itu kita boleh nampak. Jin. Yang lain kita tak boleh nampak. Tapi mereka itu hidup bersama-sama dengan kita. Okey? Jadi malaikat ni berbeza dengan kita, berbeza dengan jin. Mereka ni apa? La ya'sunallah. Surah At-Tahrim ayat 6. Mereka tidak pernah menderhaka kepada Allah.
Apa Allah suruh, mereka dengar, patuh, taat dan ikut. Yang kedua, wa yaf'aluna ma yu'marun. Mereka melakukan apa sahaja yang disuruh oleh Allah. Mereka tak pernah bantah. Ini sifat yang ada pada malaikat. Okey. Kemudian tuan-tuan, kita tengok pula bab yang berikutnya. Hubungan manusia dengan malaikat, ataupun tugas peranan malaikat dengan manusia. Okey. Ini terus kita pergi kepada poin yang penting. Tujuan kita belajar tajuk malaikat ni, yang inilah inti dia. Apabila Allah menciptakan malaikat dengan sifat dan kedudukan yang kita telah dengar sedikit sebanyak tadi ni, kita nak tengok pula hubungan dia. Alaqah, apakah peranan dia dalam hidup kita? Tang mana kedudukan malaikat dalam kehidupan harian kita? Okey? Yang pertama, Allah Subhanahu wa taala jadikan malaikat ini untuk mengajak, menyeru dan menarik manusia kepada kebaikan. Itu pentingnya malaikat. Malaikat ni Allah cipta, salah satu peranan dia yang berhubung langsung dengan kita, dia menjadi suara, bisikan. Kita tak bolehlah sebut hasutan kan. Hasutan ni benda yang tak elok. Dia tu hasut aku. Dia hasut apa? Adakah patut dia hasut aku suruh pergi mengaji? Tak betul kan? Hasut ni tak elok. Jadi malaikat ni kita nak kata apa? Kalau syaitan hasut, kalau malaikat ni ajaklah kan, dakwah. Nampak? Jadi malaikat ni dia ada dekat kita ni, kerja dia apa? Allah suruh dan dia tak lawan. Ajak, seru, bisik, tarik, bawa manusia pergi buat baik. Itu peranan besar dia. Pasal itu kita sangat memerlukan malaikat. Pasal itu kalau Allah sebut apa? Malaikat tak masuk rumah yang ada patung, kita buang-buang patung. Tak masuk rumah yang ada anjing. Tak masuk rumah orang yang berjunuk, kan? Tak masuk rumah yang ada di dalamnya maksiat, muzik dan sebagainya. Malaikat tak masuk, kan? Jadi kita tak mau lah, kita nak malaikat masuk. Malaikat datang, kita nak jemput malaikat mai. Faham tak? Okey. Dalilnya hadis Nabi SAW sebut. Mari kita tengok. Inna li syaitan lammatan bibni Adam walil malak lammatan. Sesungguhnya syaitan itu ada pengaruh ke atas anak Adam. Malaikat juga ada pengaruh. Fa amma lammatus syaitan, adapun pengaruh kuasa syaitan ke atas anak Adam, yakni ke atas kita, i'adu bisyarri wat takdzibu bil haqq, iaitu dia akan menyuruh, membisikkan untuk manusia itu melakukan kejahatan. Ini yang kita panggil suara syaitan, bisikkan syaitan, iaitu suatu suara, suatu hasutan, suatu dorongan yang menyeru, mengarah, mengajak, menghasut untuk buat benda yang jahat. Itu syaitan. Itu syaitan. Cetusan-cetusan dalam hati, lintasan dalam hati itu. Adapun malaikat ni sesuatu yang menyeru, mengajak, menghasut ataupun menyuruh. Lammatul malak i'adu bil khairi wat tasdiqu bil haqq. Yang baik. Maksudnya dua-dua suara ni senantiasa berada dengan kita. Yang kadang-kadang tuan-tuan terasa nak buat baik, dia bukan secara on the spot, dia bukan tiba-tiba, tetapi dia cetusan malaikat. Bila kita terasa nak buat baik atau kita terdorong nak buat baik, tuan-tuan kena tahu, itu sebenarnya adalah hasil daripada lammatul malak, pengaruh malaikat. Dan bila kita terasa teringin, terdetik nak buat jahat, yang tu kita kena tahulah daripada setan. Dan saya dah sebut kan, benda ni tak semestinya kita dengar, tapi rasa, kan? Rasa. Okey,
Nabi kata faman wajada min dhalika syai'a falyalam annahu min Allah wa man wajada al-ukhra falyata'awwadh min asy-syaitan. Jika kamu dengar yang baik-baik, kamu rasa yang baik-baik, ataupun kamu tergerak nak buat yang baik-baik, pujilah Allah kerana itu daripada Allah. Maknanya daripada malaikat. Alhamdulillah. Rasa nak buat baik pun payah tau. Pasal benda baik ramai orang tahu. Pasal itu kita duk doa dekat Allah Subhanahu Taala apa dia? Kita bukan sahaja nak Allah Taala tunjuk yang betul. Kita bukan sahaja nak tahu benda tu betul, tapi kita nak buat benda yang betul. Sebab tuan-tuan, sekarang ni kalau kita kata tahu, sebenarnya malaikat juga mempunyai ilmu tahu. Dia juga tahu. Dia juga ada pengetahuan. Tetapi masalah yang besar, masalah yang menghalang ataupun yang kita nak tembusi itu apa dia? Melakukan apa yang kita tahu kata benda tu baik. Pasal itu kita selalu doa, kita baca Allahumma arinal haqqa haqqa. Pertama, kau tunjuk kami ya Allah mana yang betul. Pertama kita minta yang mana betul, Allah tunjuk. Tapi jangan berhenti takat tunjuk. Sekali lagi kita tahu kata benda tu betul, berhenti takat tu, tak ada manfaat. Tahu tak ada guna. Ilmu semata-mata mengetahui benda tu, mengaji tahu. Oh dia ni jangan main-main ustaz. Semua dia tahu, mengaji lama, tok guru banyak, kitab baca banyak, buku banyak. Dia dengar macam-macam ceramah. Itu sebenarnya tak ada makna apa pun. Mungkin hebatlah dengar. Dia mayang di rumah mana? Tapi dia duduk mayang di rumah. Kitab dia ustaz kalau pergi tengok di rumah, timpa kita mati. Dia duduk bersedekah tak? Oh dia tu tu payah sikit. Jadi itu maksudnya apa? Pasal itu Nabi ajar kita, lepas kita doa tunjuk benda yang betul tu sebagai betul, kita tahu kata benda tu betul, warzuqna tiba'ah. Kau berikan rezeki dan kekuatan untuk kami buat. Tengok kesinambungan doa itu bukan setakat mengetahui, tapi kena ada perbuatan. So pasal itu tuan-tuan doa lah. Bukan sahaja kita main mengaji, kita tahu, kita dengar kan, semua orang tanya kita boleh jawab, semua orang bincang kita boleh faham, tapi kita nak pergi kepada yang kedua tu, amal. Pasal itu Allah bila sebut illal ladzi, syurga ni untuk siapa? Illal ladzina amanu wa amilu. Illal ladzina amanu wa amilu, untuk orang yang beriman dan beramal, bukan untuk orang yang berilmu. Beriman dan beramal. Tapi sebelum nak beriman, sebelum nak beramal, kena ilmu. Tapi kalau berilmu, tak beriman dan tak beramal, tak bermanfaat. Okey, seterusnya kita tengok lagi hubungan yang kedua. Hubungan yang kedua, malaikat ini berfungsi, berperanan, bertugas meminta ampun kepada Allah untuk kita. Sakan dia tolong minta ampun untuk kita. Berdasarkan kepada hadis yang diriwayatkan, berdasarkan kepada Al-Quran, surah Al-Mu'min ayat 7 hingga 9. Allah Subhanahu wa taala sebut malaikat berdoa kepada Allah. Malaikat-malaikat yang memikul arash dan malaikat yang berada di sekeliling arash bertasbih memuji Tuhannya. Mereka beriman kepadanya serta mereka memohon keampunan bagi orang-orang yang beriman. Mereka berdoa, wahai Tuhan kami, rahmat dan ilmu Engkau meliputi segala sesuatu. Ampunkanlah orang-orang yang bertaubat dan mengikuti jalan Engkau. Jagalah mereka daripada seksa neraka yang menyala-nyala. Itu doa mereka untuk kita. Termasuklah tuan-tuan yang duduk ni pun Allah kata malaikat duduk doa ni. Salah satu kerja malaikat ni minta ampun untuk kita. Siapa-siapa yang beriman, dia tolong minta ampun. Salah satunya orang yang duduk dalam majlis ilmu. Allahumma ghfir lahu, Allahumma arhamhu. Dan bukan sahaja meminta ampun, dia juga berdoa pada kita benda-benda yang baik. Sebab tu tuan-tuan, kita sangat berhajat kepada doa malaikat.
Sebab apa? Malaikat ni makhluk yang paling dekat dengan Tuhan, makhluk yang paling rapat dengan Tuhan, makhluk yang senantiasa memuji Tuhan. Dia minta untuk kita. Sakanlah. Antaranya apa dia? Turun setiap pagi. Dalam hadis Muslim, Bukhari juga menyebut benda yang sama. Bukhari Muslim, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, setiap pagi seorang hamba itu turun kepadanya 2 malaikat. Setiap pagi. Pagi tadi pun ada, pagi esok pun ada. Esok tak ada lah, Sabtu. Ada esok? Sabtu dengan Ahad? Ada lah kan. Bukan kita, malaikat. Dia turun dan dia kata apa? Dia turun 2 malaikat setiap pagi. Allahumma a'ti munfiqa khalafa. Ya Allah, ya Tuhanku. Ini permintaan malaikat. Dia duduk di sebelah kita. Kita tak bangun lagi. Dia duduk di sebelah kita. Dia kata, ya Allah, ya Tuhanku, a'ti, berikanlah kepada orang ini apa yang dia sedekahkan, khalafa, ganti di atas wang ringgit itu. Diganti di atas apa yang dia sedekah itu, kau ganti. Ni malaikat minta, ya Allah, kau ganti balik. Dia ada bagi sedekah, aku minta ya Allah kau ganti balik sedekah dia. Lebih baik daripada tu. Wa yaqulul akhar, satu malaikat lagi yang sebelah lagi itu kata apa? Allahumma a'ti mumsika, jika dia kedekut, jika dia bakhil, kau jahanamkanlah harta benda yang dia ada. Hadis Bukhari Muslim. Setiap hari dia doa. Jadi kalau kita nak ambil yang baik, kita ambil yang sedekah tadi. Kita bagi laluan pada azan. Saya kita ambil satu lagi tugas malaikat yang berkait dengan diri kita. Yang berkait dengan diri kita. Allahu Akbar, Allahu
Bismillah. Okey tuan-tuan. Tugas malaikat yang berikutnya. Ini semua penting sebab hari-hari dia buat benda yang sama. Dia tak pernah cuai, letih, malas, silap, lupa. Tak pernah. Sekali tak pernah. Hari-hari. Esok, lusa, bermula dari kita bangun tidur sampai kita tidur balik. Antaranya, dia menyampaikan laporan lengkap apa yang kita buat sepanjang hari. Kalau kita rasa atau kita percaya, kalau kita beriman tuan-tuan, takkanlah kita nak nak buat benda yang sebaliknya. Tuan-tuan dengar Okey. Nabi SAW sebut hadis Bukhari Muslim muttafaq alaih, al-malaikatu yata'aqabun, malaikat itu senantiasa mengawasi manusia. Ada dua giliran, dua shift. Malaikatu bil-lail wa malaikatu bin-nahar. Satu kelompok malaikat bertugas pada waktu malam, satu malaikat lagi bertugas pada waktu siang. وَيَجْتَمِعُونَ فِي الصَّلَاةِ الْفَجْرِ وَفِي صَلَاةِ الْعَصْرِ. Mereka akan berhimpun pada waktu subuh dan semayang asar. Waktunya mereka tukar giliran tu, waktu subuh dengan waktu asar. Lepas itu amalan kita ni diangkat oleh Allah pada waktu asar. Pasal asar tu menunjukkan habisnya hari tu. Macam hari ni kan, ni dah hari Sabtu ni, dah habis dah hari Jumaat asar tadi. Thumma ya'ruju ilaihi alladhi batu fikum. Kemudian malaikat yang mengawal di waktu malam naik ke langit, naik bertemu dengan Allah. Wa huwa a'lam fayas'aluhum. Bila malaikat tu naik, Allah tanya. Wal hadi memang tahu, tapi untuk kita lah kan. Kaifa taraktum ibadi? Allah tanya dekat malaikat waktu malam tadi, termasuk waktu siang tadi. Bila naik saja, soalan first question. Apa yang Allah tanya? Kaifa taraktum? Masa engkau tinggal hamba aku tadi ni, kau sebelum naik ke atas ni, sebelum kau naik meninggalkan dia ini, apa yang dia sedang buat? Faqalu taraknahum. Masa kami tinggal dia tadi ni, yusallun, dia duduk semayang. Semayang apa? Semayang asar. Dan malaikat tak habaq takat tu ya. Wa atainahum. Masa kami turun pun yusallun. Masa kami turun pergi dekat dia pun tengah semayang, ni naik tinggal tak sah pun dia duduk semayang lagi. Tu dia. Ini hadis ni. Kalau lena, dia abang lena. Mai tadi pun duduk belengkak, ni balik tak tahu mengkik. Tu satu. Dan tuan-tuan, dia juga mencari tuan-tuan ni. Pasal tu dia kenal tuan-tuan. Nabi kata inna lillahi malaikatun yatufuna fit turuq yaltamisu ahla dzikr. Sesungguhnya bagi Allah itu malaikat yang senantiasa berkeliling, merayau-rayau. Yatufun, ni duk melilau, bertawaf kat tengah-tengah jalan ni, turuq. Dia buat apa? Malaikat ni kerja dia satu ya. Melilau di jalan-jalan, di tempat-tempat ni, buat apa? Pemantauan ni. Yaltamisun ahla dzikr. Dia pergi cari majlis ilmu. Dia cari. Bila dia jumpa yang majlis ni, dia kata apa? Fa idza wajadu qauman yadhkuruna Allah tanadaw hallumu ila hajatikum. Dia pun kata kat malaikat-malaikat lain, mari kita duduk. Mereka pun membuka sayap menaungi majlis ini.
Kemudian mereka mengambil nama-nama yang hadir ni. Ambil, catat. Selepas itu mereka naik. Fayas'aluhum rabbuhum azza wa jal. Allah tanya. Yang ni malaikat yang kerja dia, melilau, cari, pergi duduk. Melilau, cari, pergi duduk. Jumpa, duduk, buka sayap, ambil nama. Kemudian dia naik. Ma yaqulu ibadi? Qal, yaqul. Apa yang hamba-Ku sebut di dalam majlis itu? Apa yang mereka cakap? Yusabbihunaka wa yukabbirunaka wa yahmadun. Mereka bertasbih, bertakbir, bertahmid. Dalam majlis ni kita sebut nama Allah. Tuan-tuan zikir, tuan-tuan ingat Allah. Hati menjadi dekat, takut. Apa Allah kata? Hal ra'auni? Mereka pernahkah nampak aku? Allah tanya. Adakah mereka melihat aku? Fayaqula wallahi ma ra'auk. Demi Allah mereka tak pernah melihat engkau. Law ra'auka kanu. Jika mereka melihat engkau, tentulah mereka akan lebih lagi memuji engkau. Tu kata malaikat. Fama yas'aluni? Apa yang mereka nak dalam majlis itu? Tuan-tuan nak apa? Ni yang tuan-tuan mari mengaji ni, mari semayang ni, nak apa? Nak masuk syurga. Kata malaikat, yas'alunal jannah. Mereka nak syurga. Pasal tu ulama kata, doa ada dua. Satu dia panggil du'aul mas'alah. Ya Allah, saya sakit, bagilah lega. Ya Allah, saya rezeki tak apa nak banyak, murah rezeki saya. Ya Allah, bagi anak-anak saya pandai. Yang tu dia panggil doa masalah, doa hajat. Kita minta apa yang kita nak. Satu lagi dia panggil doaul ibadah, iaitu setiap ibadat ni ada hajat dia. Zikir, doa, apa dia lagi? Baca Quran, semayang, puasa, sedekah. Tuan-tuan nak apa? Dia panggil doaul ibadah. Di atas ibadat itu ada hajat yang kita nak. Kita nak masuk syurga. Allah kata apa? Depa minta apa? Depa minta nak masuk syurga. Hal ra'auha? Depa tengok dah ke syurga yang depa minta tu? La, wallahi. Demi Allah, mereka tak tengok, tak nampak. Cuma mereka dengar kan. فيقولون لو أنهم رأوها كانوا أشد عليهم حرصا وأشد لها طمعا وأعظم لها رغبة. Kalaulah mereka nampak, Allah tanya, kalaulah agak-agaklah kalau mereka nampak syurga ni, macam mana keadaan mereka? Sekarang ni pun mereka dah pulun tak sanggup dah. Sekarang ni pun mereka sungguh-sungguh dah mereka nak masuk. Tak nampak lagi ni. Betul, kita tak nampak lagi pun kita dah pulun dah sungguh-sungguh dah. Allah kata kalau agaknya kalau mereka nampak. Malaikat kata kalaulah mereka melihat syurga dan keindahan di dalamnya, asyadda alaihim hirsa, mereka akan jadi lebih bersemangat. Wa asyadda laha tam'a, menjadi semakin tamak nak masuk, menjadi semakin kuat nafsu mereka nak masuk. Wa a'zam laha raghaba, semakin bermotivasi dan semakin bersemangat untuk mereka menjejak kaki ke dalam syurga. Kemudian Allah tanya lagi, mereka nak masuk syurga, apa yang mereka takut? Kata malaikat, mereka berlindung, mereka takut, mereka tak nak nerakamu. Allah tanya lagi, ra'auha? Adakah mereka dah lihat yang mereka takut tu? Sebab kita selalu takut benda yang kita tengok. Sekarang ni tuan-tuan tak berhenti-berhenti, tak habis-habis duk minta berlindung daripada neraka. Allah tanya malaikat, yang mereka takut sangat tu mereka tengok dah ke? Pasal tu Nabi kata apa? Kalaulah kamu mengetahui dan melihat apa yang aku lihat, kamu akan menangis lebih banyak daripada ketawa. Lalu kata malaikat, mereka tak pernah melihat lagi neraka. Lalu Allah kata kalaulah mereka lihat, kata malaikat, mereka akan lebih takut, firaran wa ashadda laha makhafah. Mereka akan lari dan lebih kuat takutnya. Kemudian Allah kata, setelah habis soal jawab tu, Allah kata apa? Untuk kita yang duduk dalam majlis ilmu ni, fayaqul, Allah berfirman, ushhidukum anni qad ghafartu lahum. Wahai malaikat, saksikan apa yang aku nak kata.
Qad ghafartu lahum, aku ampunkan semua dosa-dosa mereka yang berada dalam majlis itu. Yaqulu malak minal malaa'ikah fihim fulan wa laysa minhum innama jaa lihajah. Allah kata, aku ampun semua yang duduk dalam majlis itu, aku ampun semua yang mereka minta aku bagi, apa yang mereka takut semua mereka selamat. Malaikat kata yaqulul malak, satu malaikat bangkit dia cakap, dia kata fihim fulanun wa laysa minhum, ada yang pi tu bukan nak dengar, dia kebetulan duduk dengar, bukan niat nak mai, tapi kebetulan mai, dia pun duduklah juga, tapi bukan niat nak mai, dia pun dapat ke? Kan kadang-kadang tuan-tuan tak ada pun nak mai mengaji, mungkin tuan-tuan singgah ke apa ke, duduk terdengar, oi bagus ya. Maknanya bukan niat, tak ada hajat, bukan maksud nak mai mengaji tu. Kan? Innama ja'a lihajah, dia mai mungkin setengah tu ada yang dia mai nak menikah. Kan? Ustaz tu berkawan dah, make up apa semua kan, dengan hangat dengan nyamuk duk ada luak. Tapi dia tunggu pasal dia nak kahwin. Makna innama ja'a lihajah. Qala humul julasa la yashqa jalisuhum. Apa Allah kata? Sesiapa sahaja yang duduk di dalam majlis itu tidak akan binasa dan celaka bersama dengan golongan tadi. Maksudnya hatta orang yang tak ada niat, orang yang hanya sekadar lalu ataupun hajatnya bukan untuk menuntut ilmu, tapi kebetulan insiden dia pergi duduk dalam majlis itu, dia pun dapat apa yang Allah janji. Hebat tuan-tuan. Itu pun kita nak lari lagi daripada majlis ilmu. Kemudian last yang terakhirnya, malaikat buat apa lagi? Malaikat diperintahkan oleh Allah untuk menolak bala dan mengangkat musibah daripada kena kita. Salah satu daripada peranan malaikat ni sebagai pengawal. Dia panggil muaqibat. Apa dia? Allah hantar mai kat kita ni, bagi orang yang beriman ni, Allah hantar mai malaikat yang tepih balak. Macam bodyguard lah, bahasa kita bodyguard lah, pengawal keselamatan. Dia duduk depan kita, belakang kita, kiri kanan, tepih, tolak segala balak yang nak kena. Kita tak tahu pasal apa, pasal tak kena. Kita tahu kalau kena. Pasal itu kadang-kadang kita pelik tau. Kadang-kadang tuan-tuan, yang ni yang kita panggil tawassul dengan amalan salih. Kadang-kadang bila kita naik kereta, kita buka Quran, kita dengar mengaji, ada 2-3 orang yang lalui, dia akan tahu. Dan kadang-kadang kita bila duduk dalam kereta, kita duduk sembang ilmu, kita duduk dengar orang buka kaset ceramah ke, kaset mengaji ke, sebenarnya benda-benda tu menarik malaikat menjaga keselamatan kita. Dalam surah Ar-Ra'du ayat 11 Allah kata apa? Lahu mu'aqibatun min baini yadihi wa min khalfihi. Bagi orang yang beriman itu ada malaikat yang senantiasa bersama dengan mereka. Dia duduk di mana? Min baini yadihi, dia duduk di depan. Wa min khalfihi, dan dia berjaga di arah belakang. Tengok dah. Malaikat yahfazunahu min amrillah, mereka mengawasi, memelihara, menjaganya daripada bahaya, musibah, balak dan benda buruk dengan perintah Allah. Jadi kadang-kadang benda tu kan, kita tengok-tengok, kita buat kereta orang lain accident ke, ataupun jalan-jalan jatuh ke, ataupun orang kena penyakit kita tak kenal ke pergi tempat tu kan. Macam ni lah, macam COVID kan. Bukanlah kita nak kata yang tu malaikat tak juga, tapi kalau kena juga ustaz, tidak ada siapa yang mampu menolak ketentuan Allah. Tetapi malaikat pelihara doa kita selamat. Kadang-kadang kita pun tertanya-tanya kan. Tentu kadang-kadang tengok ada orang yang runtuh tak mati, accident kereta macam mati tapi orang tak mati. Macam ada satu power yang jaga, yang pelihara. Bagi kita orang beriman, kita ada jawapan. Kita tahu siapa yang jaga, dan kita tahu pasal apa dia dijaga. Kerana Allah menghantar malaikat. Kadang-kadang kita adat kata tak patut dia selamat.
Adat kata dia mati, adat kata dia kena. Tapi pasal apa dia selamat? Pasal apa dia tak kena? Kerana lahu muaqibat. Kerana ada malaikat yang mengawasi dia. Dan tuan-tuan, malaikat ni macam kita juga. Kalau dia suka, dia mai. Kalau dia benci, dia tinggal. Pasal tu, salah satu hadis yang Nabi kata malaikat tinggal apa dia? Mulut busuk. Kan? Nabi kata sesungguhnya yata'adza malaikah mimma yata'adza al-mu'min atau kama qala. Sesungguhnya malaikat ini akan rasa sakit. Ni Nabi sebut, malaikat akan rasa sakit dengan apa yang menyakitkan manusia. Sebab itu malaikat tak pergi pada orang yang mulut busuk. Orang yang isap rokok memang malaikat tak akan duduk dekat. Malaikat benci. Orang yang makan benda-benda busuk malaikat tak suka. Malaikat suka orang yang bersih, orang yang malaikat tak suka muzik, malaikat tak suka benda-benda maksiat, malaikat tak mai. Jadi bila malaikat tak mai, kalau malaikat tinggal kita, boleh kat siapa? Dia ada dua ya. Malaikat tak peduli, malaikat jauh, malaikat tinggal, kita akan dapat dalam dakapan, pelukan, genggaman setan lah. Kan? Maka sebab itu dalam hidup kita ini, selain daripada kita beriman dengan sifat-sifat luaran ni, pakai mask, pakai sanitizer apa semua, jaga kesihatan, jaga keselamatan, tutup pintu, pakai tali pinggang, keselamatan, semualah kita buat ikhtiar yang biasa. Kita tak boleh nafikan orang beriman. Ada bab yang dia sebut sebagai beriman kepada malaikat yang juga ada kesan dalam keselamatan hidup dia. Ada peranan malaikat, kita tak boleh nafikan. Mungkin kita cerita ke orang, dia tak percaya. Tetapi kita orang beriman, kita tahu Nabi tak akan bohong, Quran tak akan tipu. Pasal itu kita setelah berusaha, tawakal, Allah akan urus yang lebih daripada itu. Wassallallahu ala nabiyina Muhammad wa ala alihi wasahbihi wasallam. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.